Hai, Assalamualaikum kepada semua anak-anak murid kelas 1 Bagawali. Okey, selamat datang ke SMK Bukit Puang. Kamu sudah sekolah menengah. Dan untuk subjek reka bentuk dan teknologi kelas 1 Bagawali, okey, saya Cikgu Anwar akan ajar kamu semua. Dan seperti mana yang kamu dah sedia maklum, untuk sesi persekolahan 2022-2023 ini kita akan mulakan secara PDPR selama 2 minggu. Okey, selepas itu baru kita akan bersekolah secara bersemuka. Dan untuk selama 2 minggu ini, untuk sesi subjek RBT ini, kita akan jalankan secara macam ni lah, secara online. Sama ada saya akan bersiaran melalui channel YouTube ini, channel YouTube Cikgu Noor ini, ataupun kita akan buat secara Google Meet, dan ataupun juga saya akan bagi tugasan dalam grup WhatsApp RBT 1 Bagawali ni lah. Okay. So, reka bentuk dan teknologi. Anak-anak murid semua sudah belajar di sekolah rendah semasa tahun 4, 5 dan juga 6. Okey, saya rasa banyak ilmu-ilmu yang anak-anak murid sudah perolehi, dan apa yang kamu dah belajar di sekolah rendah itu kamu akan guna pakai untuk subjek RBT di tingkatan 1, 2 dan tingkatan 3. Selama 3 tahun. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kamu akan belajar RBT. Okey, banyak topik, banyak tugasan ataupun projek yang kamu akan laksanakanlah dalam mata pelajaran RBT ini. Satu subjek yang sangat menarik. Sebab kita banyak aktiviti, projek yang kita akan buat. Okay. So, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, okay, so pada sesi kali ini kita akan mulakan dengan sedikit pengenalan lah berkenaan dengan topik RBT untuk tingkatan 1. Okay. Sebelum itu, anak-anak jangan lupa untuk tekan subscribe channel Cikgu Noor ini, dan jangan lupa untuk tuliskan nama masing-masing di ruangan komen. Okey, untuk diambil kira sebagai kehadiran kamu hari ini lah. Okey, tuliskan nama masing-masing di ruangan chat. Okey, untuk saya rekod sebagai kehadiran hari ini. Okey, so jom kita teruskan dengan sesi PDPR kita hari ini. Okey, ini adalah buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Saya percaya ramai murid, hampir keseluruhan murid sudah pun mendapatkan buku teks ini di sekolah masa kita buat pengedaran hari itu. Dan buku teks ini kita akan gunakan sebagai rujukan utama lah sepanjang sesi PDPR kita dan juga sesi bersemuka nanti. Okay. Dan untuk subjek RBT ini, apa yang kita akan gunakan adalah buku teks ini. Kamu perlu sediakan satu buku nota, okay, buku log itu, dan satu buku latihan, buku yang kecil itulah. Okay, so apa yang kamu akan pelajari dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 ini? Okay, kita ada, kamu boleh tengok pada ruangan kandungan dalam buku teks kamu itu, bab 1, okay, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Dalam bab ini kita akan kenal lah apa yang kamu akan pelajari nanti
berkaitan dengan reka bentuk dan teknologi. Kemudian bab yang kedua, kita akan bincang dengan berkaitan dengan pengurusan projek. Okey, untuk melaksanakan sesuatu projek, apa yang kita perlukan. Okey, itu berkaitan dengan pengurusan projek. Yang ketiga berkenaan dengan proses reka bentuk. Okey, bab ketiga proses reka bentuk. Bab yang keempat berkaitan dengan lakaran. Okey, kita ada beberapa jenis lakaran. Okey, lakaran pictorial, lakaran contengan. Okey, nanti kita akan bincang dalam bab lakaran ni lah. Dan seterusnya dalam tajuk aplikasi teknologi. Okey, untuk bab yang kelima ini, aplikasi teknologi, kamu akan belajar dua tajuk. Iaitu yang pertama, reka bentuk sistem vertigasi. Okey, vertigasi. Di sekolah rendah pun saya rasa kamu dah belajar berkenaan dengan penanaman ini. Vertigasi ini berkaitan dengan tanaman lah. Okey. Dan yang kedua, reka bentuk fashion. So, dalam topik aplikasi teknologi ini ada dua tajuk reka bentuk yang kamu akan pelajari. Okey. Kemudiannya tajuk aplikasi teknologi ini kamu akan sambung di tingkatan 2. Okey, ada beberapa tajuk lagi berkenaan dengan reka bentuk ni. Kita ada mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, mekatronik tingkatan 3, aquaponik. Okey. Dan tingkatan 3 ada satu lagi tajuk aplikasi teknologi iaitu reka bentuk mekatronik. Apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk aplikasi teknologi ini, bab reka bentuk ini, beberapa bab ini kamu akan guna pakai untuk melaksanakan tugasan di tingkatan 3 nanti. Nanti saya akan explain lebih lanjut lah berkenaan semasa sesi bersemuka nanti. So, dalam tajuk aplikasi teknologi ini bermulalah kamu punya projek. Setiap tajuk reka bentuk akan ada tugasan yang pelajar mesti laksanakan. Contohnya reka bentuk sistem vertigasi, kamu akan hasilkan model sistem vertigasi kamu. Sama juga reka bentuk fashion, kamu perlu hasilkan produk kamu reka bentuk fashion ini. So, sebab itu saya kata topik ataupun subjek reka bentuk dan teknologi ini adalah satu subjek yang sangat menarik. Kamu boleh menghasilkan projek mengikut idea dan kreativiti kamu. Tapi mengikut prosedur ataupun flow-flow yang ditetapkan lah. Dia tak boleh lari daripada dia punya aturan. Okey. So, kita teruskan pada sesi hari ini dengan tajuk bab yang pertama iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Dua perkataan di sini, reka bentuk dan teknologi. Okey. Reka bentuk dan teknologi ini merupakan penyumbang kepada teknologi moden serta pembangunan sains dan sosial. Kamu selalu sebut teknologi inilah. Bidang ini memberikan pengetahuan kepada murid tentang kemahiran dalam menghasilkan reka bentuk produk berasaskan teknologi. Tujuan reka bentuk dan teknologi diperkenalkan adalah untuk memenuhi keperluan dan
kehendak manusia. Kehendak manusia ini sentiasa berubah-ubah. Semakin moden, semakin maju, semakin tinggi, semakin banyak kehendak dan keperluan manusia. Dan dalam bab ini, murid akan diberi pendedahan tentang reka bentuk dan teknologi yang mencakupi elemen dan prinsip dalam reka bentuk. Itu asas dia, elemen dengan prinsip. Setiap tajuk, setiap tugasan yang kamu hasilkan mesti ada ini, asas dia, elemen dengan prinsip reka bentuk. Nanti kita akan bincang lebih detail lah. Cara membina objek asas serta menentukan kriteria yang diperlukan dalam menghasilkan sesuatu produk yang baik. Apa itu reka bentuk? Sebelum itu, standard pembelajaran dalam tajuk ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat mentakrifkan reka bentuk dan teknologi, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih, menjelaskan prinsip reka bentuk, mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas, membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk, meneroka kriteria reka bentuk yang baik dan seterusnya dapat membina objek asas. Seterusnya, kita tengok berkenaan dengan dunia reka bentuk. Dunia reka bentuk. Kehidupan pada hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan dan teknologi hasil daripada reka bentuk. Contohnya dalam kehidupan seharian kamu, barang-barang kegunaan kamu, tuala, sabun mandi, berus gigi, baju, seluar, kasut, ubat, ialah contoh aplikasi reka bentuk dalam kehidupan. Sabun mandi contohnya. Bagaimana sabun mandi itu dihasilkan? Sentiasa berubah-ubah. Dulu sabun mandi dalam bentuk sabun buku. Sekarang ni sabun mandi macam-macam. Di packing dalam botol. Macam-macam bentuk lah. Itu melibatkan penggunaan reka bentuk dan teknologi untuk menghasilkan benda-benda itu semua. Semua ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia yang semakin maju seiring dengan persekitaran yang harmoni, mudah dan selesa. Apa itu reka bentuk? Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Kamu ada bahan, macam mana apa pengetahuan kamu untuk kamu susun bahan itu menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak. Produk yang dihasilkan itu mestilah memberi impak, memberi faedah kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing serta tidak mencemarkan alam sekitar. Itu reka bentuk yang baiklah. Dia mesti berdaya saing dan tidak mencemarkan alam sekitar. Contoh, kamu rujuk pada gambar rajah 1.1 dalam buku teks kamu pada muka surat 2 ini. Dua-dua ini adalah basikal. Tapi bagaimana bentuk basikal yang awal-awal dihasilkan dulu. Tengok dia punya tayar, satu besar, satu kecil. Dan manusia pengguna duduk, kemudian dia kayuh.
Okey, dia kayuh pada pedal ini yang terletak di bahagian tayar hadapan. Kemudian basikal ini dunia semakin moden, semakin berkembang, dan inilah bentuk basikal yang ada sekarang. Okey, yang mana dah semakin moden. Ya, contohnya sekarang kita tengok di belakang ini, kita boleh tinggi dan kita boleh rendahkan kelajuan. Dia ada dia punya gear di sini. Ada macam-macam lah komponen. Nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam topik yang seterusnya. Reka bentuk mekanikal. Daripada yang biasa sehinggalah produk yang semakin canggih. Contohnya barang-barang elektrik di rumah kamu. Saya rasa zaman sekarang ini, contohnya televisyen lah. Televisyen hampir kebanyakan di rumah sekarang, televisyen sekarang sudah yang nipis. Cuba tanya ibu bapa kamu macam mana televisyen zaman dahulu. Dia dalam bentuk kotak, macam kotak besar, berat. Nak angkat pun perlu 2 orang. Okay? Tapi sekarang, macam mana televisyen? Nipis, 1 orang pun boleh angkat. Kamu, pelajar, murid tingkatan 1 pun boleh angkat. Itu adalah satu reka bentuk berubah dengan perkembangan teknologi. Okay. Kemudian apa itu teknologi? Tadi kita dah tengok berkenaan dengan reka bentuk. Sekarang definisi teknologi. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Apa sumber yang kamu ada, bagaimana kamu menggunakan sumber yang kamu ada itu untuk menjadikan satu alat, tenaga ataupun sistem yang memudahkan kerja kita. Contohnya di sini daripada pokok, kayu balak contohnya, bahan mentahnya. Bagaimana kayu itu diproses, diolah, dihasilkan sehingga terhasillah sebuah kerusi. Kerusi ini yang memberikan manfaat kepada manusia lah. Daripada bahan sumber yang kita ada, bagaimana dihasilkan bahan boleh guna. Okay, itu teknologi. Okay, seterusnya pada muka surat ketiga, definisi reka bentuk dan teknologi. Tapi kita dah tengok, tadi kita dah tengok definisi reka bentuk, definisi teknologi, apa itu reka bentuk dan teknologi. Dapat dirumuskan bahawa reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey. Seterusnya, kita tengok bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, ada 2, iaitu reka bentuk konkret dan abstrak. Okey, konkret dan abstrak. Apa itu konkret? Apa itu reka bentuk konkret? Merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Reka bentuk konkret maknanya lah, kamu betul-betul menghasilkan produk yang produk itu kamu boleh tengok ada dan kamu boleh pegang dia. Maknanya dia betul-betul wujud lah. Dia boleh lihat, ada dan juga kamu boleh pegang benda itu. Itu reka bentuk konkret. Reka bentuk abstrak pula melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat
tetapi tidak boleh dipegang. Produk itu proses produk yang kamu boleh tengok, tetapi kamu tak boleh pegang benda tu. Berbanding dengan konkrit, kamu boleh pegang, kamu boleh tengok dia. Maknanya dia betul-betul benda yang wujud lah. Okey, dalam reka bentuk konkrit, anda boleh menceburkan diri dalam bidang pembuatan, mekanikal, elektrikal, elektronik, mekatronik dan pemakanan. Okey, contoh reka bentuk bidang pertanian ialah sistem fertigasi dan aquaponik. Ini yang kamu akan belajar nanti. Manakala bidang tekstil melibatkan reka bentuk fashion, hiasan dalaman. Sebaliknya, reka bentuk abstrak pula memberi tumpuan kepada bidang perkhidmatan dan komunikasi. Dengan kata lain, konkrit ni maknanya benda maujud, benda wujud. Okey, abstrak ni adalah benda mujarad. Okey. Okey, nak faham lagi kita tengok contoh jadual 1.1. Bidang-bidang dalam reka bentuk. Okey, reka bentuk konkrit, reka bentuk abstrak. Contohnya, reka bentuk konkrit ni dalam bidang teknologi. Kita ada peralatan, mesin, pertanian, pemakanan. Pemakanan? Makanan. Itu yang konkrit. Benda tu ada. Contohnya kamu makan kuih. Kuih apa? Pau. Kamu boleh rasa benda tu. Okey? Ada. Kamu boleh tengok dan kamu boleh kamu boleh pegang, kamu boleh tengok. Itu maknanya benda-benda yang betul-betul ada di depan mata kamu. Itu reka bentuk konkrit. Berbanding dengan reka bentuk abstrak, contohnya perkhidmatan pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses langkah, sistem apa semua itulah. Okey, itu abstrak. Benda yang kamu tak boleh tengok. Benda yang kamu boleh tengok tetapi tidak boleh pegang. Dia tak wujud di depan mata kamu. Okey. Dua bidang reka bentuk iaitu reka bentuk konkrit, reka bentuk abstrak. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Tapi saya dah jelaskan asas dalam reka bentuk ini. Yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan elemen reka bentuk. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen reka bentuk. Yang pertama garisan. Garisan? Mana-mana kamu jumpa garisan. Meja, di persekitaran kamu ada garisan. Rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. Ini 7. Ini adalah elemen reka bentuk. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. Rajah 1.1 elemen reka bentuk dalam buku teks kamu pada muka surat 4. Yang pertama garisan. Apa itu garisan? Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Terdapat pelbagai jenis garisan, iaitu setiap satunya mempunyai peranan yang tersendiri dalam mereka bentuk. Garisan digunakan untuk fungsi berikut. Contohnya membahagikan dua ruang kawasan bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu. Contohnya pelang lantai bilik tidur dan jadual. Pelang rumah kamu. Untuk membahagikan dua ruang kawasan. Ini ruang tamu. Ini bilik. Untuk membahagikan ruang lah. Yang kedua, menunjukkan pergerakan arah ataupun aliran. Ini biasa pelajar jumpa di jalan raya. Pergi drive, jumpa simpang, ada anak panah. Kiri ke Bukit Kuang. Straight ke Cukai. Contoh. Anak garisan itu menunjukkan
arah ataupun aliran. Okey. Menunjukkan perhubungan antara elemen. Contohnya gear. Yang keempat, fungsi garisan mewakili ketegangan antara dua titik. Seperti garisan lurus pada tali gitar. Yang keempat, menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Contohnya garisan melintang pada batu bata tu. Okey. Ini adalah fungsi garisan. Okey, seterusnya. Menunjukkan keseimbangan. Menunjukkan daya, gerakan atau dinamik. Okey. Contohnya seperti garisan serong pada kotak. Garisan mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Menunjukkan objek itu dekat. Contohnya rajah kereta api ni. Okey, menunjukkan objek itu dekat. Jika garisan tebal digunakan, ni, yang depan ni digunakan garisan tebal yang betul-betul hitam. Maknanya dia menunjukkan jarak yang dekat. Garisan nipis atau halus menunjukkan objek itu jauh. Semakin ke belakang, okay, dia menggunakan garisan yang nipis, yang kurang, yang sama-sama dan yang lebih halus. Itu menunjukkan jarak yang jauh. Okey, nanti kamu akan belajarlah dalam tajuk lakaran nanti bagaimana untuk menghasilkan ni. Okey, elemen yang pertama garisan, yang kedua adalah rupa. Okey, rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Okey, jadi dia contohnya untuk melukis segitiga ini. Okey, ini mula pergi mana? Okey, penghujungnya berakhir di tempat yang sama. Dia bertemu semula. Sama juga untuk segi empat ini. Contohnya mula di bucu ini. Okey, pergi dan hujungnya bertemu semula di titik mula-mula tadi. Itu kita katakan rupa. Dan rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar sebagai sempadan yang mengelilinginya. Ini bermaksud rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat 2D, iaitu tidak berjisim serta mempunyai luas. Okey, dan rupa ni ada macam-macam lah. Okey, rupa geometri 2D. Kalau kamu tengok rajah 1.3 ni, rupa geometri, bulatan, lonjong, segi 4, segi 3, heksagon. Itu semua adalah bentuk-bentuk geometri. Kamu dah belajar sebelum ni. Itu adalah rupa geometri. Dan yang kedua, rajah 1.4 adalah rupa organik. Rupa organik ini mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Contohnya yang melibatkan semula jadi. Daun. Kalau rupa geometri ini, kebanyakannya dia ada bucu-bucu ni. Dia terikat. Okey, itu adalah rupa. Elemen yang ketiga adalah bentuk. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak ataupun ilusi. Objek yang mempunyai bentuk dan boleh dipegang dinamakan bentuk konkret. Sama macam konkret yang tadi jugalah, kamu boleh pegang benda tu. Bentuk yang kelihatan 3 dimensi dinamakan bentuk ilusi. Ilusi ini adalah biasa gambar lah. Okey. Bentuk yang konkret yang kamu boleh pegang, objek itu. Tapi bentuk ilusi biasanya gambar. Ini contoh bentuk ilusi 3D. Gambar kerusi. Okey. Yang ketiga tadi bentuk. Seterusnya kita ada tekstur. Okey, tekstur.
Tekstur ataupun jalinan merupakan satu teknik yang memberikan impak ataupun kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak boleh juga dirasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Kamu boleh rasa benda tu, kamu boleh sentuh. Contoh tekstur pada lukisan atau objek ialah kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Okey, contoh gambar foto 1.1 ini adalah contoh-contoh tekstur. Okey, dan tekstur ini terbahagi kepada dua jenis iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Saya bagi contoh buah tembikai dan buah durian. Okey. Cuba perhatikan corak pada buah tembikai. Okey, dia ada corak kan, dia ada jalur kan. Tapi bila kamu sentuh, dia punya kulit tu licin. Kamu tak boleh rasa. Tapi corak itu kamu boleh tengok. Itu adalah jalinan tampak. Yang kedua, jalinan sentuh. Saya bagi contoh buah durian. Okay, dia punya kulit, dia punya duri. Cuba sentuh. Kamu boleh rasa dia punya corak, dia punya duri. Okey, kamu boleh rasa dan juga kamu boleh nampak. Itu kita panggil jalinan sentuh. Kamu boleh rasa benda tu dengan sentuhan. Berbanding dengan kulit tembikai tadi, kalau kamu sentuh pun dia licin saja. Dia tak dapat menggambarkan corak pada kulit tu. Okey. Buah durian, tayar kenderaan, kan kamu boleh rasa dia punya corak. Bahkan tapak kasut kamu tu sendiri, itu juga adalah jalinan sentuh. Yang kelima adalah saiz. Okey, saiz ialah ukuran ataupun dimensi bagi sesuatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Saiz besar kecil. Seterusnya, yang keenam adalah warna. Okey, warna ni kamu belajar juga dalam pendidikan seni, ada warna primer ataupun warna asas ataupun disebut juga warna utama. Kemudian ada warna sekunder, yang ketiga ada warna tertier. Okey, ini adalah warna primer. Warna asas ni warna yang tidak boleh dihasilkan dengan kita campur warna-warna lain. Ini tak boleh. Merah, kuning, biru. Okey, merah, kuning, biru. Warna sekunder, warna sekunder ini warna yang kita boleh hasilkan dengan mencampurkan dua warna asas. Contohnya kalau merah campur kuning, dapat warna jingga. Biru campur kuning, kita dapat warna hijau. Ini warna sekunder. Dan juga kita ada warna tertier. Okey. Dan warna ini juga terbahagi kepada dua, iaitu warna panas dan juga warna sejuk. Okey, warna panas warna yang terang dan jelas. Merah, oranye, kuning, terang dan jelas. Yang menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga ke warna kuning. Ini dalam kategori warna panas. Dan yang kedua adalah warna sejuk yang memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan yang redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang. Okey, warna sejuk ni dinilai dari warna ungu hinggalah kepada warna hijau. Okey. Dan yang seterusnya adalah elemen yang seterusnya adalah ruang. Okey, ruang ialah kawasan yang kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas.
Okey, keluasan ruang menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terserlah dan menarik. Ruang terbagi kepada dua jenis iaitu ruang nyata atau fizikal dan ruang ilusi ataupun tampak. Okey, ruang nyata ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran, manakala ruang ilusi pula adalah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Nyata ni yang betul-betul wujud, ilusi gambar ataupun lukisan. Okey, itu adalah ruang. So itu saja perbincangan kita pada hari ini. Okey, kamu dah kenal apa itu reka bentuk, apa itu teknologi, okey, dan kita dah bincang tadi 7 elemen reka bentuk. Okey, yang pertama garisan, yang kedua rupa, yang ketiga bentuk, yang keempat tekstur, yang kelima saiz, yang keenam warna dan yang ketujuh adalah ruang. Okey, saya harap murid boleh ingat dan faham ketujuh-tujuh elemen dalam reka bentuk ini. Sebab elemen reka bentuk ini kita akan gunakan ia di setiap topik nanti. Kamu menghasilkan projek nanti mesti melibatkan elemen reka bentuk ini. Okey, untuk kelas yang seterusnya kita pergi pula kepada prinsip-prinsip reka bentuk. Okey, jadi untuk hari ini jangan lupa untuk tuliskan nama kamu di ruangan komen ataupun ruangan live chat. Okey, di bawah ini sebagai bukti kehadiran dan saya akan bagi tugasan ataupun latihan dalam grup WhatsApp, okey, selepas habis penerangan saya dalam video ini. Okey, apa-apa masalah kamu boleh PM saya ataupun boleh tanya dalam kita punya grup WhatsApp. Okey, jangan lupa untuk membuat latihan yang saya berikan nanti. Kita jumpa semula di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.